Nama saya Cecilia, saya dari kos HM111 3B. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang peranan belia Islam dalam membangun negara madani. Pengenalan, golongan belia hari ini akan berdepan pelbagai pengaruh luar yang boleh menjejaskan pembentukan jati diri serta kefahaman terhadap tanggungjawab mereka sebagai pewaris kepimpinan masa depan. Negara madani bukan sekadar konsep politik atau sosial, tetapi merupakan satu gagasan menyeluruh yang menuntut keseimbangan antara kemajuan dan pembangunan rohani dalam sesebuah negara. Oleh itu, terdapat pelbagai cabaran arus globalisasi menyebabkan sebahagian belia semakin jauh daripada nilai Islam perlu dikaji dengan lebih mendalam dan terperinci bagi menjelaskan keperluan Islam dalam masyarakat madani. Objektif kajian ialah menjelaskan konsep dan pengertian negara madani menurut perspektif Islam, bahasa dan sosial. Yang kedua, menganalisis peranan pendidikan Islam dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan berilmu sebagai asas pembinaan negara madani. Bagi mengukuhkan lagi kertas kerja ini, kumpulan kami telah melakukan beberapa kajian. Kajian tersebut adalah yang pertama berkenaan dengan definisi, konsep dan pengertian madani menurut perspektif bahasa dan sosial. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, madani merujuk kepada kemajuan dalam aspek pemikiran, kerohanian dan juga kebendaan dalam kalangan masyarakat atau generasi tertentu. Konsep madani boleh digambarkan sebagai usaha untuk membentuk masyarakat yang berteraskan nilai-nilai murni, kekeluargaan serta penerapan kurikulum yang menjurus kepada pembangunan sasiah dan sosial. Dari sudut bahasa pula, perkataan madani daripada bahasa Arab iaitu Madinah yang merujuk kepada bandar atau kota. Istilah ini kemudiannya berkembang merujuk kepada masyarakat atau komuniti yang bertamadun, berperadaban dan hidup secara teratur dalam satu kawasan yang memiliki sistem sosial dan politik yang mantap. Secara sosial, masyarakat madani membawa maksud suatu entiti masyarakat yang mengutamakan hubungan harmoni antara individu dan institusi serta antara rakyat dan juga kerajaan. Seterusnya, kumpulan kami turut melakukan pengkajian berkenaan dengan peranan strategik pendidikan Islam dalam membentuk negara madani. Menurut Fauzi pada tahun 2018, bahawa pendidikan memiliki posisi yang amat penting dalam kehidupan manusia dan mengingatkan betapa pentingnya pendidikan. Maka Islam memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia dan sekaligus dapat melahirkan insan yang berkarakter, berpegang teguh kepada agama, mempunyai sikap saling mengerti antara satu sama lain, bertoleransi dan juga bermoral. Oleh itu, artikel ini menegaskan bahawa pendidikan Islam memainkan peranan yang sangat penting berkenaan dengan strategik untuk pembentukan negara madani melalui pembinaan insan yang berakhlak mulia, berilmu, bertoleransi dan juga bersikap terbuka terhadap kepelbagaian. Akhir sekali, kumpulan kami melakukan kajian berkenaan dengan hubungan agama dan negara dalam pembentukan negara madani. Agama Islam berkait rapat dengan konsep negara madani kerana Islam bukan sekadar agama ibadah semata-mata, tetapi ia adalah cara hidup masyarakat yang menyeluruh iaitu syumul yang merangkumi aspek politik, sosial, ekonomi, pendidikan, undang-undang dan pemerintahan. Dalam perspektif Islam, agama dan negara atau etika dan politik ianya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya adalah penting kerana ia merupakan salah satu kesatuan organisasi. Al-Mawardi menyatakan bahawa negara merupakan institusi penting untuk meneruskan peranan kenabian iaitu bagi menjaga agama serta mengurus dan menyusun kehidupan duniawi. Dengan kata lain, hubungan antara agama dan pemerintahan diibaratkan seperti saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan. Jelaslah bahawa hubungan antara agama dan negara dalam Islam adalah erat dan saling melengkapi, di mana kedua-duanya berfungsi secara simbiotik dalam pembentukan negara madani. Analisa dan perbincangan. Belia Islam berperanan sebagai pemimpin dan ejen perubahan sosial. Sebagai generasi pewaris kepimpinan, belia Islam perlu memastikan prinsip dan aspirasi Islam terus menjadi teras dalam sistem pendidikan serta pembangunan masyarakat.
Beliau perlu menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran teknologi, dan kepimpinan agar dapat bersaing dalam dunia global serta membawa pembaharuan yang seimbang antara kemajuan material dan nilai spiritual. Beliau bukan saja pemimpin masa depan, tetapi juga penggerak utama transformasi sosial dan moral yang memastikan pembangunan negara berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan sejagat. Analisa dan perbincangan kedua iaitu pembentukan akhlak dalam jati diri Islam. Akhlak mulia menjadi asas kestabilan masyarakat, manakala jati diri Islam berfungsi sebagai perisai dan dalam menghadapi cabaran globalisasi, materialisme, dan krisis moral. Beria Islam sebagai pewaris kepimpinan masa depan dengan perlu menanamkan nilai-nilai seperti amanah, disiplin, tanggungjawab, dan keikhlasan dalam setiap tindakan yang dapat memperkukuhkan kekuatan moral dan membantu belia dalam membina jati diri kukuh dan menghadapi cabaran semasa. Oleh itu, pembentukan akhlak dan jati diri Islam penting dalam membina generasi belia yang berprinsip dan mampu menyesuaikan diri dalam dunia global yang mencabar. Analisa dan perbincangan ketiga, belia sebagai penyokong dasar dan pembangunan negara. Dalam konteks negara madani, belia berfungsi bukan sahaja sebagai pelaksana dasar, tetapi turut menjadi penyumbang idea serta ejen perubahan dalam menentukan hala tuju negara. Selain itu, belia Islam perlu melibatkan diri secara aktif dalam rencana dasar dan pembangunan negara, sama ada melalui penyertaan dalam program kerajaan, forum belia, sesi libat urus dasar awam, atau platform organisasi seperti Majlis Belia Malaysia (MBM) dan Majlis Belia Negeri. Sebagai contoh, penyertaan belia Islam dalam Majlis Belia Malaysia, Institusi Integriti Malaysia dan Dialog Dasar Kerajaan memberikan peluang kepada mereka untuk menyuarakan cadangan dalam perkukuhan masyarakat madani. Oleh itu, peranan belia Islam sebagai penyokong dasar dan pembangunan negara amat penting bagi memastikan kemajuan dicapai berlandaskan nilai keislaman, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Yang keempat adalah penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan juga dakwah, di mana kegiatan seperti kempen kesedaran sosial, bantuan kemanusiaan dan juga aktiviti gotong royong dapat memberi peluang kepada belia untuk menanam nilai murni seperti kasih sayang ataupun semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Keterlibatan belia dalam program begini bukan saja meningkatkan kesedaran mereka tentang isu-isu sosial, tetapi juga memperkukuhkan hubungan antara pelbagai kaum dan juga agama. Seterusnya, mewujudkan keharmonian sosial antara satu sama lain. Aktiviti kemasyarakatan ini dapat menjadi medium pendidikan yang dapat membentuk nilai murni dalam diri belia seperti tanggungjawab, empati, amanah dan juga kepimpinan. Pendidikan ini juga dapat disebarkan dalam kalangan masyarakat. Belia yang aktif dalam masyarakat akan menjadi penggerak utama dalam pembentukan negara madani yang berlandaskan nilai Islam dan juga kesejahteraan bersama. Yang kelima adalah belia sebagai penggerak dakwah dan juga media digital. Belia Islam mempunyai peranan penting sebagai penggerak dakwah melalui platform digital kerana mereka lebih mahir dalam teknologi dan juga lebih kreatif serta memahami kehendak generasi masa kini. Dakwah kini tidak hanya disampaikan melalui mimbar masjid tetapi turut dilaksanakan dalam bentuk kandungan digital seperti video pendek ataupun infografik melalui platform digital seperti TikTok, Instagram ataupun YouTube. Belia berperanan sebagai pendakwah moden yang menyampaikan mesej dengan penuh hikmah dan juga profesional. Dengan menggunakan kemahiran komunikasi digital dan empati sosial, belia dapat
menarik minat rakan sebaya untuk memahami Islam secara lebih terbuka dan juga rasional. Dalam konteks negara Banani, peranan belia sebagai penggerak dakwah dan juga media digital sangat signifikan dalam membentuk masyarakat Madani yang berilmu dan juga berakhlak. Akhir sekali adalah belia sebagai pemacu ekonomi dan juga keusahawanan Islam, di mana belia perlu digalakkan untuk menceburi bidang keusahawanan Islam yang menekankan nilai kejujuran, amanah dan juga keadilan. Dalam konteks negara Banani, belia Islam boleh menerka bidang keusahawanan yang berasaskan prinsip Islam, yang berasaskan prinsip halal seperti perniagaan makanan halal ataupun produk tempatan yang patuh kepada syariah. Pihak kerajaan serta institusi Islam wajar memberikan ruang sokongan yang lebih luas kepada belia melalui latihan kemahiran ataupun inisiatif model mikro ataupun bimbingan keusahawanan bagi memperkukuhkan daya saing ekonomi Islam. Inisiatif ini dapat melahirkan generasi usahawan muda Islam yang berdaya saing, beretika dan juga berdedikasi untuk membangunkan ekonomi negara. Kesimpulannya, belia Islam merupakan tonggak utama dalam pembentukan dan pembangunan negara Banani yang berteraskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesejahteraan dan perpaduan. Belia yang berilmu, berakhlak dan berfikiran kritis mampu menjadi ejen perubahan positif dalam masyarakat serta menyumbang kepada kemajuan negara. Dengan itu, bagi memperkukuhkan peranan belia Islam, pihak kerajaan dan institusi pendidikan disarankan untuk memperbanyakkan program pembangunan sasiah, kepimpinan dan kemahiran insaniah. Oleh itu, masyarakat dan institusi keagamaan hendaklah berganding bahu dalam membimbing belia agar terus berpegang pada ajaran Islam dalam menghadapi cabaran globalisasi memimpin negara. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.